sifatis salah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wabikum Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz Najmi Ibrahim, hafizakumullah wa jazakumullahu anna khairah wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Mana min? Wa in qara'a haythu qulna. Betul? Yarka'u fataqallafahu bila ulama. Ba'am dia? Ba'am makna. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan doa istiftah. Berkenaan dengan doa istiftah. Yang mana kata dia dulu, kita baca sikit, undur sikit. Walau adrakal imamu qa'iman wa alima imkanahu ma'at ta'awudhi wal fatihati atabih fa in syakka lam yastaftih wa lam yata'awwadh. Maksudnya kalau dia sempat dengan imam dalam keadaan imam masih lagi berdiri dan dia tahu bahawasanya dia sempat bersama dengan imam ataupun dia sempat mendatangkan doa istiftah serta ta'awudh dan baca Fatihah, maka dia datangkanlah doa istiftah. Kalau dia syok, sempat ke doa ni, sempat ke doa, maka dia tidak membaca doa istiftah dan tidak membaca a'udzubillah, bahkan terus masuk bal yashra'u fil Fatihah. Okey, jelas tak? Betul kan? Fa in raka'al imam qabla an yutimmaha raka'a ma'ahu. Kalau sekiranya imam rakaat sebelum daripada dia menyempurnakan Fatihah, nescaya dia rakaat bersama dengan imam. Ini bagi makmum masbuk yang dia tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah. Maksudnya dia pergi lewat dah, Allahu Akbar, terus dibaca Fatihah. Tiba-tiba dia tidak sempat menyempurnakan Fatihah, tu imam rakaat dah, maka dia kena rakaat bersama dengan imam. Ketika tu imam menanggung baki Fatihah yang tidak sempat dia baca. Baik. Masalah dia rakaat bersama dengan imam ni illam yakun istaftaha wala ta'awwadh. Kalau dia tidak membaca doa istiftah dan dia tidak membaca a'udzubillah. Tapi wa illa qara'a biqadri mashtaghala bih. Kalau dia tetap baca doa istiftah, tetap baca a'udzubillah, sedangkan dia tahu bahawasanya kadar untuk menghabiskan Fatihah pun tidak sempat, sebagai contoh, tapi tetap dia baca doa istiftah ataupun tetap dia baca a'udzubillah, ataupun jelas nampak kan, dia saat ni dia mari lewat. Jadi apabila dia mari lewat, dia pun Allahu Akbar, dia tahu bahawasanya tu imam rakaat dah, memang tidak sempat dah dia habiskan Fatihah. Sepatutnya dia terus masuk baca Fatihah dan dia kena baca sekadar dia sempat. Tiba-tiba dia tidak menyibukkan diri dia dengan baca Fatihah, tapi dia baca
doa istiftah dan baca a'udzubillah. Kalau begini keadaan dia, maka dia mesti kena qara'ah biqadri mashtaghala bih. Dia kena baca dengan kadar hak yang dia baca doa istiftah a'udzubillah saat ni. Sekadar tu dia kena baca Fatihah. Okey, jelas kan? Fa in raka'ah wa lam yaqra' biqadri batalat salatu. Kalau dia rakaat dan dia tidak membaca dengan kadar mashtaghala bih, batalat salatu. Faham? Okey, kita buat gini sebagai contoh. Sekarang ni amin tu imam, Izzat makmum. Amin waladdallin amin. Lepas tu dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq. Okey, amin baca qul a'udzu birabbil falaq. Izzat pun sapa Allahu akbar. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, baki lagi 4 ayat yang Amin akan baca untuk dia rakaat. Jadi 4 ayat ni kalau kira Izzat dah nak menghabiskan Fatihah sebelum daripada Amin rakaat. Okey, boleh faham? Faham tak? Jadi mungkin Izzat kalau dia baca Fatihah sempat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia sempat situ je. Jadi kalau dia masuk terus dia baca Fatihah, apabila Amin rakaat, maka Izzat kena rakaat selalu. Maka dikira dang rakaat tersebut sebab dia adalah makmum masbuk. Dia hanya wajib baca sekadar apa hak yang dia dang. Hak yang baki lagi ditanggung oleh imam. Nah, cuma imam yang ingin menanggung Fatihah makmum mesti kena cukup syarat dia. Yang pertamanya mesti imam saat itu orang hak yang bertaharah. Kalau imam tu muhdith, orang hak yang berhadas, sembahyang dia tidak sah, maka dia tidak boleh menanggung Fatihah makmum. Macam mana dia nak tanggung Fatihah makmum sedangkan sembahyang dia tidak sah? Yang keduanya, imam saat itu tidak berada pada rakaat yang lebih. Kalau imam duduk pada rakaat yang lebih, dia tidak boleh tanggung Fatihah makmum. Macam mana dia nak tanggung Fatihah makmum sedangkan dia berada pada rakaat yang lebih? Okey, itu benda yang penting yang perlu kita kena tahu. Okey, selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, Izzat ni masuk dalam sembahyang, dia tidak terus membaca Fatihah. Sedangkan ketika itu telah gugur tuntutan baca doa istiftah daripada dia dan telah gugur tuntutan membaca a'udzubillah, kerana dia ketika itu mesti kena masyghulkan diri dia dengan melakukan perkara yang diwajibkan. Tiba-tiba dia tetap baca doa istiftah. Okey, tak ada masalah. Dia tetap baca a'udzubillah. Maka apabila Amin rakaat, maka dia tidak boleh rakaat bersama dengan Amin. Kalau dia rakaat bersama dengan Amin, sedangkan dia belum lagi membaca Fatihah, okey, dia siapa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Amin pun Allahu akbar. Okey, Amin Allahu akbar. Dia pun rakaat bersama dengan Amin. Maka kira batal sembahyang ni. Okey, tapi batal sembahyang dia pun, yang pertama dia saat itu tahu. Yang keduanya dia bukanlah dia tidak jahil lah. Yang keduanya dia buat dengan dalam keadaan dia sengaja. Okey, hak tu jelaslah, hak tu syarat dia. Buat dalam keadaan dia sengaja, lepas tu dia dalam keadaan jahil. Kalau buat dalam keadaan dia tak sedar, hak tu masalah lain. Terlupa. Jelas. Okey, yang pertama. Jadi Izzat saat ni tu dia kena baca juga kadar hak yang dia duk baca, hak yang sepatutnya tempoh tersebut dia kena baca Fatihah. Okey, jadi dia baca saat ni wajah tu sampai ke wa ana minal muslimin dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, dia tengok. Kalau dia tu dang berapa ayat, tetap dia kena baca. Okey, dang 4 ayat, dia kena baca. Kalau dia tidak baca, batal solat dia. Okey, boleh faham? Wa in qara'a haitsu qulna yarka' fatakhallafa bila 'udhrin fa in rafa'a al-imamu qabla ruku'ihi fatathu ar-rak'ah. Dan jika dia membaca, okey, dia bacalah Fatihah. Sekadar dia nak baca, sekadar dia baca doa istiftah tadi ataupun a'udzubillah. Baik, dia baca haitsu qulna yarka'.
ketika mana kita berkata dia kena rokok, sepatutnya dia kena rokok, tempat hak tu sepatutnya dia kena rokok kan. Baik. Tetapi oleh kerana dia sepatutnya dia kena rokok kalau dia terus baca Fatihah, sepatutnya dia kena rokok dah. Tetapi oleh kerana dia sibuk dengan benda yang lain, maka dia tidak boleh rokok. Lalu bukan dia mesti kena baca Fatihah sekadar yang dia ambil dan baca benda lain saat ni. Okay, itu maksud wa in qara'a haitsu qulna yarka', maka fatakhallafa bila uzrin, maka dia saat itu tertinggal daripada imam tanpa keuzuran. Maksudnya dia tidak dimaafkan tertinggal daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Hal ni perbahasa panjang masalah ni kita bahas dalam bab muwafiq masbuk ataupun dalam bab solat berjemaah pula, insya-Allah. Maka ketika tu dia pun baca, Zat baca Bismillahirrahmanirrahim, nak dampak ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, nak rokok ni sebagai contoh kan. Baik. Nanti ada soalan daripada Al-Fadhil Al-Mukarram, Dr. Hafizi Yusof. Nanti anda tengok semula soalan. Kadang-kadang anda tak ada nak fokus kepada soalan. Kita baca kitab kan, tak ada nak fokus kepada soalan. Nanti insya-Allah kalau sempat anda cuba jawab semula insya-Allah. Bagaimana sekiranya makmum masbuk yang tak baca apa-apa, Fatihah ataupun doa iftitah? Kalau dia baca mungkin sempat beberapa ayat Fatihah, lepas tu imam rokok, sah tak solatnya? Jadi dia tak baca benda-benda kan ni, lajak dah. Dah pun nanti anda tengok semula. Sebab dia naik lajak, jadi kita kena tarik turun semula. Okey, nanti kita tengok semula insya-Allah. Banyak rasa soalan tidak terjawab, kena kumpul mula soalan. Baik. Katanya fa in rafa'al imamu qabla ruku'ihi fatathu rak'ah. Maka jika bangun imam sebelum daripada rakaatnya. Jadi tu imam rakaat. Tiba-tiba tu imam bangun sebelum daripada dia rakaat. Maksudnya dia dikirakan sempat rakaat kalau sekiranya dia rakaat bersama dengan imam. Okey, dia baca dan habis sampai ke ayat yang sepatutnya dibaca, maka dia pun rakaat bersama dengan imam. Dia sempat rakaat bersama dengan imam, baru kira dang rakaat tersebut. Tapi kalau dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam, fatathu rakaah, lupa akan dia oleh rakaat itu. Nanti setelah daripada salam imam, mesti dia kena setelah daripada salam imam mesti dia kena tambah 1 rakaat. Baik. Okey, katanya wa yundabu ba'dahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan disunatkan selepas daripada doa istiftah, ba'dahu ay ba'da doa istiftah, disunatkan kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qasak kepada lafaz dia jadi naib fa'il bagi yundabu. Disunatkan ba'dahu ay ba'da doa istiftah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baik, katanya wa yata'awwadhu fi kulli rak'ah, dan berta'awudz ya pada setiap rakaat. Maksudnya mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan khusus untuk rakaat yang pertama, bahkan setiap rakaat sunat diucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetapi wa fil ula akadu, maksud dia wa fil ula akadu, dia bukan akadun akadu. Itu ada tanwin ke? Tak ada. Kita ana dia tulis tanwin. Bukan akadun, akadu. Sebab dia akad atau wazan af'al. Isim tafdil, dia isim tafdil termasuk dalam isim yang dihalang daripada tanwin, mamnu' min as-sarf, kerana berhimpun padanya 2 illah yang menghalang daripada bertanwin. Yang pertamanya adalah wasaf, yang keduanya adalah wazan fa'il. Baik. Katanya wa fil ula maksudnya wa fil rak'atil ula akadu, lebih lagi sunat muakkad. Allah, bahtera biru.
Bahtera Biru ni seorang dia sahabat ana daripada Pulau Pinang ni. Anak buah juga ni. Belajar syariah sekali. Nanti kita cuba Cik Kala. Nanti kita anak sebab dia anak headset anda pakai hak yang kecil kan. Kecil, jadi kadang-kadang kita tak boleh nak fokus. Jadi kalau nak baca tu anda kena nendak gitu. Jadi insya-Allah lah nanti anda cuba jawab semula. Dan soalan-soalan sebelum daripada ni pun banyak juga tidak terjawab. Anda minta maaf banyak, lepas tu anda akan cek balik tidak sempat. Nanti kita cek balik, lepas tu kita akan cuba jawab. Fasamihuni. Baik, katanya wa yata'awwadhu fi kulli rak'ah wa fil ula ay wa fil rak'atil ula akadu. Akadu ni maksudnya lebih lagi kuat, nisbah tuntutan. Jadi sekarang ni yundabu maksud sunat, maksudnya dituntut. Cuma dituntut untuk setiap rakaat, tetapi untuk rakaat yang pertama lebih kuat nisbah tuntutan. Maksudnya lebih kuat nisbah tuntutan sunat pada rakaat yang pertama. Sebab dia rakaat yang pertama lebih kuat nisbah tuntutan membaca a'udzubillah, kerana membaca a'udzubillah pada rakaat yang pertama tidak berlaku perselisihan di kalangan ulama. Berlaku kesepakatan. Manakala untuk rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat berlaku khilaf. Sebahagian daripada ulama kata tidak sunat dah. Sebahagian yang lain mengatakan sunat pula. Ada kata tidak sunat, ada kata sunat. Jadi hak yang kata tidak sunat tu adalah kerana melihat bahawasanya bacaan dalam sembahyang sama ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dikirakan satu. Maka sudah cukup baca a'udzubillah pada permulaannya. Namun pandangan yang mengatakan sunat baca setiap rakaat adalah kerana melihat kepada bacaan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua adalah bacaan yang berasingan. Bacaan Quran tu kan, bacaan yang berasingan. Dalilnya adalah diselangi oleh perbuatan-perbuatan yang lain di antara bacaan pada rakaat yang pertama dengan bacaan pada rakaat yang kedua. Jadi oleh kerana bacaan Al-Quran pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dah suku sakat, maka sebab itulah setiap kali sebelum daripada kita baca sunat, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Katanya sawa'unil imamu wal ma'mumu wal munfaridu wal muftaridu wal mutanaffilu hatta al janazah. Maksud dia al-imamu wal ma'mum dia sawa'un, i'rab jadi khabar muqaddam. Manakala al-imamu mubtada muakhar. Imam, ma'mum, munfarid ni orang yang sembahyang seorang diri. Wal muftarid orang sembahyang fardu. Wal mutanaffil orang sembahyang sunat. Sawa'un sama saja. Okey, boleh. I'rab faham Sawa'un khabar muqaddam, manakala al-imamu mubtada muakhar. Wal ma'mum ataf pada al-imam. Sawa'unil imamu wal ma'mumu wal munfaridu wal muftaridu wal mutanaffil. Maksudnya orang sembahyang tu imam ke makmum ke, orang sembahyang seorang diri ke, sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, sama je. Sama pada sudut mana? Pada sudut sunat membaca ataupun berta'awudz pada setiap rakaat. Baik. Hatta al-janazati, sehingga hatta al-janazah, sehingga sembahyang jenazah. Maksudnya muka surat apa? Kau tanya muka surat apa? 65 cetakan. Tak tahu cetakan dia. Biarlah. Syarikah Al-Quds gitu. Cetakan Syarikah Al-Quds muka surat 65. Katanya sehingga sembahyang jenazah. Dia sembahyang jenazah, dia mabna salatil janazah, dia panggil alal isra'. Sebab Rasulullah katakan asri'u bil jinazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bersegera sembahyang jenazah. Maka sebab itulah kata ulama tidak sunat membaca doa istiftah. Tetapi dalam membaca a'udzubillah tetap disunatkan dalam sembahyang jenazah. Katanya wa yusirru bihi fi sirriyah
wal jahriyah. Dan memperlahanglah ia, kembali kepada al-musalli, bihi ay bitta'awudh fi sirriyati ay fi salati sirriyah wal jahriyah. Sembahyang sirriyah, sembahyang jahriyah. Sunat baca a'udzubillah sebelum daripada baca Fatihah. Cuma baca a'udzubillah adalah secara perlahan. Tak kira lah sembahyang tu sirriyah ke, sembahyang tu jahriyah ke, baca bismillah, baca a'udzubillah sunat dibaca secara perlahan. Baik. Okey, boleh faham? Ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya ar-ruknul tsalits qiraatul Fatihah. Rukun yang ketiga adalah membaca Fatihah. Rukun yang ketiga membaca Fatihah. Okey, nak buat ni. Suka Ami. Okey. Rukun yang ketiga qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Rukun yang ketiga daripada rukun sembahyang adalah membaca. Dia perkataan qiraah membaca berarti molek. Mesti kena bersuara. Perkataan membaca mesti kena bersuara. Sebab itulah antara syarat membaca Fatihah, mesti kena memperdengarkan telinga kita. Tapi dengan syarat telinga kita hak yang bukan jenis pekak lah. Jenis hak yang normal ni memperdengarkan telinga dia. Sebab tidak dikatakan membaca, melainkan mesti kena memperdengarkan suara. Baik. Membaca Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Katanya thumma yaqra'ul Fatihata fi kulli rak'ah. Kemudian membacalah ia al-musalli al-Fatihata, Fatihah fi kulli rak'ah, pada setiap rakaat. Jadi dia kena baca Fatihah pada setiap rakaat. Setiap rakaat dia kena baca Fatihah. Setiap rakaat. Jadi bermakna kalau sembahyang tu 4 rakaat, 4 kali kena baca Fatihah. 3 rakaat 3 kali. 2 rakaat 2 kali. Baik, serakaat ada sembahyang serakaat ni? Ada sembahyang serakaat? Tak ada. Apa tak ada? Sembahyang witir? Tak ada apanya, ada lah. Nah, kalau serakaat sekali. Ha? Biasa buat 3. Biasa buat 2 sebelah. Dan lagi corner kot lain. Thumma yaqra'ul Fatihata fi kulli raka'ah. Sawa'unil imamu wal ma'mumu wal munfarid. Sama sahaja imam, makmum dan al-munfarid. Sama je. Sama ada dia tu imam, sama ada dia makmum, sama ada dia munfarid, sama ada sembahyang tu sembahyang fardu, sama ada sembahyang tu ataupun sembahyang tu sembahyang sunat, sama je. Jadi dia kena baca Fatihah pada setiap rakaat. Baik, cuma dalam masalah makmum saja. Melainkan makmum yang masbuk, gugur Fatihah daripadanya, dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Katanya wal basmalatu, siapa pula sekejap wah ni banyak kali ingat. Katanya wal basmalatu ayatun minha. Baca bismillah, itu makna basmalah. Basmalah ni tu bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Basmalah adalah ayatun minha, satu ayat, minha minal Fatihah. Basmalah adalah satu ayat daripada Fatihah. Jadi ketika kata wajib baca Fatihah, ia memberi maksud wajib kena baca juga bismillahirrahmanirrahim, kerana bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah. Dia adalah satu ayat daripada Fatihah, dan wa min kulli suratin ghaira bara'ah, dan satu ayat daripada setiap surah selain daripada surah Bara'ah. Tapi dalam masalah ni memanglah ada khilaf, ada perbincangan di antara ulama fiqh sendiri, di antara ulama fiqh dan di antara ulama qurra sendiri. Di antara qurra pun ada perbincangan dalam masalah ni. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah,
Dan ia adalah satu ayat daripada setiap surah selain daripada surah Bara'ah. Surah Bara'ah surah mana ni? Taubah. Surah At-Taubah. Juzuk yang ke berapa? 9 ke 10? 9. Betul tak? Nah, tengok mula. Baik. Jadi selain daripada surah Bara'ah, tak apa, ada ingat juzuk, tak ada masalah ni. Yang penting ingat Quran. Juz 10. Tukar. Baik. Selain daripada surah Bara'ah. Jadi surah Bara'ah tidak ada bismillah. Baik. Katanya wayajibu tartibuha wa tawaliha fa in sakata fiha 'amdan wa tala aw qasara wa qasada qat'a al-qira'ah aw khallalaha bi dhikrin aw qira'atin min ghayriha mimma laysa min maslahati as-salah in qata'at qira'atuh. Lepas tu wayasta'nifuha. Katanya wayajibu tartibuha, wajib mentartibkannya. Wajib mentartibkannya Al-Fatihah. Maksudnya wajib baca dengan ikut turutan dia. Ikut turutan dia. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya ikut turutan. Itu makna tertib. Jadi kalau dia menyalahi turutan, maka hak yang di belakang saat itu, hak yang di depan tidak memadai. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, baru baca bismillah, maka ihdinas siratal mustaqim tak jadi. Bismillah tu dikira. Lepas tu watawaliha, dan kena mualah. Kena mualah. Kena berturut-turut. Maksudnya jangan ada perceraian di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Okey, jangan ada perceraian di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Okey, boleh faham? Betul? Perceraian yang lama. Dia tak semesti perceraian yang lama. Nanti kita tengok. Perceraian yang sekejap pun tak boleh juga kalau dalam hal-hal tertentu. Dia putus mualak juga. Dia asal mualak gitulah, mualak kan. Jangan benda mesti kena berturut-turut. Saat ni tertib mana benda tertib? Ikut turutan. Mualak berturut-turut. Bersambung-sambung. Gitu. Okey, katanya fa in sakata fiha 'amdan wa tal, maka jika diamlah ia al-musalli. Fiha ay fil Fatihah, di dalam bacaan Fatihah dia diam. Tengah-tengah baca Fatihah dia senyap. Wa tal, dan panjanglah. Panjanglah ay tada sukutuhu. Panjanglah oleh diamnya. Maksud benda panjang, lama diam. Ukuran lama bagaimana ukuran lama? Dhabit lama. Dhabit lama. Dhabit lama adalah orang dengar dia baca tu seolah-olah dia saat ni tu nak berpaling daripada menyambung bacaan Fatihah. Maksudnya dia tak mau sambung dah. Maksudnya pada uruf, kalau berhenti koda ni macam tak. Macam dia saat ni tu nak berhenti daripada meneruskan bacaan Fatihah dia. Okey, boleh faham? Itu dhabit lama. Satu. Au qasr, ataupun pendek. Pendeklah ia as-sukut. Sekejap je diam. Tetapi hak sekejap saat ni tu ada qasak untuk memutuskan bacaan. Wa qasada qata'al qira'ah. Dia qasak memutuskan bacaan. Yang mana biasa berlaku kepada makmum. Yang dia baca Fatihah sebelum daripada imam membaca Fatihah. Dalam keadaan tidak sedar tu imam baca Fatihah. Dia sebenarnya pada asalnya sunat makmum membaca Fatihah setelah daripada Fatihah imam. Lepas daripada Fatihah imam, maka sunat makmum baca Fatihah. Lepas daripada Fatihah imam, barulah sunat makmum baca Fatihah. Tetapi kalau makmum baca Fatihah sebelum daripada Fatihah imam ataupun baca Fatihah bersama dengan bacaan Fatihah imam, maka tak ada masalah. Boleh. Cuma hak yang paling afdal dia baca Fatihah selepas daripada Fatihah imam. Kadang-kadang imam baca doa istiftah panjang. Lepas tu makmum saat ni tu dah sedar. Dia ingat ke sembahyang sirriyah, rupanya sembahyang jahriyah. Dia pun terus baca Fatihah. Sapakah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tiba-tiba baru tu imam baca Fatihah. Dia kata baru tu imam baca Fatihah. Dia berhenti 'alaihim, dia berhenti situ. Okey, sebagai contoh kan dia berhenti situ. Sebab benda mari dalam hati dia, biar nak berhenti baca Fatihah sebab nak baca mula kat lepas daripada tu imam. Benda siapa amin. Okey, boleh faham. Jadi dia berhenti. Lepas tu dia qasak untuk memutuskan bacaan, nak baca mula.
Tapi mari pula dalam masa tu, lepas daripada dia mikir nak baca kat gigi, tiba-tiba dia kata, sikit lagi sayat lagi, perhabis lalu lah. Okey, boleh faham kan? Okey, boleh tak dia nak perhabis lalu? Tak boleh dah. Sebab masa dia berhenti saat ni, boleh? Ada, lepas tu, berhenti sekejap je, tapi dalam masa yang sama dia qasad memutuskan bacaan Fatihah dia. Maka ketika ni dia kena baca semula. Okey. Yang pertama, sakata fiha amdan wa tal. Panjang, berhenti. Au qasur, ataupun pendek. Tapi dengan syarat wa qasada qat'al qiraah. Masalah panjang saat itu qasad memutuskan bacaan ataupun tidak, atau tak kira. Tapi hak yang pendek mesti kena qasad memutuskan bacaan. Au khallalaha bi dhikrin au qira'atin min ghairiha, ataupun dia apa dia dia khallalaha ni maksudnya dia mencelahkan Fatihah saat itu dengan zikir. Dia mencelahkan Fatihah saat itu dengan zikir. Au qira'atin, ataupun qira'ah, ataupun bacaan min ghairiha, daripada selain daripada Fatihah. Yang mana zikir ataupun qira'ah min ghairiha mimma laysa min maslahati salah, daripada perkara yang bukanlah ia daripada masalah sembahyang. Tengah-tengah dia baca Fatihah, dia celahkan dengan zikir. Tengah-tengah dia baca Fatihah, dia celahkan dengan bacaan selain daripada Fatihah. Okey, jelas. Tengah-tengah baca Fatihah, tiba-tiba dia bersing. Dia pun kata alhamdulillah. Dia bersing, dia kata alhamdulillah. Tengah-tengah dia baca Fatihah. Tengah-tengah dia baca Fatihah, tiba-tiba dengar orang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada masalah, tak batas sembahyang. Jawab bang dalam sembahyang tak batas. Melainkan hak yang masalah kalau ada khitab. Ada khitab tak boleh. Kalau ada khitab. Baik, mana ada khitab? Ada tak? Mana dalam jawab azam ada khitab? Ada tak? Tak ada khitab kan? Malaikat masalah sadaqta wa barirta. Masalah sadatu khairum minan naum. Tak ada gitu. Jadi hak yang selain daripada tu, kalau selain daripada as-salatu khairum minan naum, tak ada khitab. Allahu akbar, Allahu akbar. Hak lain hak tu la haula wala quwwata illa billah. Jadi tak ada khitab. Jadi tak ada masalah, tak batal pun sembahyang dia. Cuma kalau dia lakukan perkara tersebut di tengah dia baca Fatihah, maka dia telah mendatangkan zikir yang asing yang tidak ada kaitan dengan masalah sembahyang di tengah-tengah bacaan Fatihah, maka ia memutuskan muala Fatihah. Dia memutuskan muala Fatihah. Sama juga tengah-tengah dia baca, sebagai contoh, tengah-tengah dia baca Fatihah, tengah-tengah baca Fatihah, dia rasa meremang bulu roma. Sembahyang tahajud ni kan. Baca Fatihah, meremang bulu roma. Hai, atu ke qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq. Baca surah dulu. Nak ambil atu dulu. Sebagai contoh. Lepas tu sambung mula bacaan Fatihah dia. Maka tidak diboleh. Baik. Tidak boleh mana? Maksudnya putus muala Fatihah dia. Putus muala Fatihah dia. Tapi mimma laysa min maslahati shalah. Bukan daripada maslahah sembahyang. Jawab bagi in sakata. Kan in haraf syarat kan? In qata'at qira'atuh. Benda terputus oleh bacaannya. Fatihah dia terputus. In qata'at qira'atuh, terputus oleh bacaannya. Bacaan Fatihah dia terputus. Jadi apabila terputus, maka kena wayasta'nifuha, kena istinaf balik. Istinaf mana benda? Mula semula. Maksudnya dia tidak boleh bina. Jadi kita ada istinaf, kita ada bina. Bina ni sambung balik. Tak boleh sambung. Mesti dia kena istinaf, mula semula. Baca daripada bismillah balik. Kita ada berapa masalah tu? Kita ada 3 masalah. Yang pertamanya di diam, yang lama. Yang keduanya diam yang sekejap dan qasad untuk memutuskan qiraah. Tengah-tengah dia baca Fatihah. Yang keempatnya adalah dia ketika baca Fatihah saat itu dia berzikir dengan zikir yang tidak ada kaitan dengan maslahah sembahyang. Yang keempatnya, tengah-tengah baca Fatihah dia membaca ayat Al-Quran ataupun surah daripada Al-Quran yang tidak ada kaitan dengan maslahah sembahyang. Okey, semua benda ni dia memutuskan qiraat dia. Okey, dia memutuskan mualah bagi Fatihah dia. Bila putus mualah, maka
wajib dia kena baca semula. Okey, jelas kan? Katanya wa in kana min maslahati as-salati wa in kana min maslahati as-salah ka ta'minihi li ta'mini imamihi aw fathihi alayhi idza ghalat. Baik. Sekejap Baik, katanya wa in kana min maslahati salah, dan jika adalah ia kembali kepada zikir ataupun qiraah. Zikir ataupun qiraah. Benda tu min maslahati salah, daripada maslahah sembahyang. Contoh, kata'minihi li ta'mini imami, seperti mengucap aminnya makmum kerana ucapan amin imamnya. Okey, hal tu termasuk dalam maslahah sembahyang sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Baik. Jadi apabila imam mengucap amin, maka mung kena ucap amin. Sebab sesiapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapan amin malaikat, kerana ketika imam ucap amin, maka para malaikat akan ucap amin sekali. Kalau bertepatan, maka ketika tu diampunkan baginya apa hak yang telah terdahulu daripada segala dosanya. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika dia baca Fatihah, sedang dia baca Fatihah, tu imam ucap amin. Amin, dia pun ucap amin bersama dengan imam. Maka dia telah mendatangkan zikir di celah-celah Fatihah dia. Tapi zikir saat itu dia ada kaitan dengan masalah sembahyang. Maka ia tidak memutuskan wala Fatihah. Au fathihi alaihi, ataupun idza ghalit, ataupun dia memperbetulkan imam ataupun diajar imam ketika imam tersalah. Tu imam baca surah, tiba-tiba tu imam lekak. Baca surah ayat-ayat panjang lekak. Duk ngapa molek dah. Duk ngapa baca molek dah. Duk depan lekak. Jangan main. Jangan main. Kita dia duk depan ni lain jadi gelak gambar. Ni pengalaman kan. Ke dak biasa kita ni. Ada kita benda kita ngapal Quran. Jadi orang dah ajak jadi tu imam tarawih apa semua sekali. Jadi kita ulang Allah Rabbi. Ulang saat ni tu dah. Makmum ramai kat gigi kan. Ada belakang makmum belakang. Kita ulang dah sekira lah ulang. Duk ingat semua masa sujud kedua tu ingat dah nak sambung hak mana. Nak turun tu ingat dah nak sambil mana kat gigi. Faham? Siapa kat sujud nak bangun gelak gambar. Jangan main. Dak jumpa cari. Biasa dak gitu ni. Biasa kan? Okey. Orang yang hafal Quran dia lalui lah benda ni. Orang hafal Quran dia lalui benda ni. Baik, tapi kalau orang hak betul telacor, lain lah kan. Ni hak dak betul telacor ni barangkali. Kita termasuk dalam hak yang dak betul telacor. Baik. Jadi tu imam benda dak ingat ayat. Dak ingat ayat. Maka makmum tengah-tengah baca Fatihah, dia ajar tu imam. Ayat hak yang tu imam dah ingat saat ni. Okey, boleh. Itu maksud fathihi alaihi idza ghalit. Maka ia tidak memutuskan mualaf Fatihah makmum kerana dia ada kerana dia berkait dengan maslahah sembahyang. Cuma, okey, perhati molek. Ini disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Cuma dalam masalah kita nak tegur tu imam, nak memperbetulkan tu imam, nak ajar tu imam hak yang tu imam salah saat ni tu adalah dengan syarat apabila tu imam berhenti. Tu imam diam. Kalau tu imam masih lagi duk ulang, tiba-tiba kita tegur, maka perbuatan tersebut ia memutuskan mualaf Fatihah. Okey, lain. Faham tak? Lain. Okey, tu imam. Contoh. Kita ambil contoh biasa je. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada contoh ni biasa, mudah sikit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum
wala antum abiduna ma a'bud. Tok Imam tak berhenti lagi. Duk musing tu lah. Wala dak jumpa cari pintu lagi. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Tiba-tiba makmum kata lakum dinukum waliyadin, maka ia memutuskan wala Fatihah dia. Kerana dia? Kerana Tok Imam masih lagi mengulang. Tok Imam masih lagi ulang. Di sebenarnya apabila Tok Imam masih lagi ulang, dia ada banyak kemungkinan. Dia sunat ada ulang ayat. Sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ayat yang tertentu Rasul ulang. Ulang. Kita kalau kita baca ayat, ada ayat yang kita zauq, maka sunat kita ulang. Afdal kita ulang ayat tersebut. Okey, boleh faham kan? Maka kalau kita pergi tegur Tok Imam ataupun kita perbetulkan Tok Imam ketika tu, ia memutuskan mualaf. Bila Tok Imam berhenti, ya kat selendar dah, baru kita kabur lakum dinukum waliyadin. Okey, baru ketika tu tidak memutuskan wala Fatihah dia. Baik. Au sujudihi li tilawatihi wa nahwiha. Ataupun sujudnya makmum kerana tilawahnya imam. Wa nahwiha dan seumpamanya. Baik. Wa nahwiha dan seumpamanya. Sujudnya makmum kerana tilawahnya imam. Ataupun sujudnya makmum kerana tilawah. Dia panggil sujud kerana tilawah. Contoh kita kata kita subuh Jumaat, kita baru ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba tu imam siapa? Kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam sujud, Allahu akbar. Kita dah ambil lagi Fatihah. Maka kita pun sujud bersama dengan imam. Nanti lepas daripada kita bangun daripada sujud tilawah saat itu, maka terus kita sambung Fatihah. Tidak perlu kita ambil start daripada awal. Walaupun lama tu imam sujud. 5 minit tu imam sujud. Banyaknya doa dalam sujud tilawah. Kita tak ada masalah. Bangun 5 minit, kita pun sambung. Boleh tak? Boleh. Sebab sujud tilawah ia termasuk dalam maslahah sembahyang. Maka ia tidak memutuskan wala Fatihah. Baik. Katanya au sakata au dzakara nasiyan lam tanqati'. Mendengar au sakata gitu. Dia kata au sakata. Baik. Katanya wa in kana min maslahati salah ka ta'minihi li ta'mini imami aw fathihi alayhi idza ghalita aw sujudihi li tilawatihi wa nahwiha aw sakat aw dhakara nasiyan lam tanqati'. Baik. Au sakata ataupun diam ia. Diam dia masalah diam nanti tak ada bagi diam au dzakara. Ataupun berzikirlah ia. Itu dzakara. Tapi berzikir di sini adalah berzikir yang selain daripada zikir berkait dengan masalah sembahyang. Hal keadaan dia nasian. Dalam keadaan dia terlupa. Dia diam dalam keadaan terlupa. Bukan sengaja. Lam tanqati'. Tidak terputus qiraah dia. Lam tanqati' ay lan tanqati' qiraatuhu. Okey, lagu mana masalah sakata ataupun dzakara nasian. Dia nasian ni hal bagi fa'il sakata dan fa'il bagi dzakara. Okey, hal. Jadi dia diam dalam keadaan dia terlupa. Sama juga dia berzikir dalam keadaan dia terlupa. Okey, boleh faham? Dia terlupa bahawasanya dia saat ni tu berada dalam sembahyang. Sebagai contoh. Tengah-tengah, sebagai contoh, tengah. Tengah dibaca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia diam. Biasa diam yang lama memutuskan mualaf Fatihah. Tetapi diam yang lama memutuskan mualaf Fatihah adalah diam yang disengajakan. Jadi bermakna kalau dia terlupa bahawa dia berada dalam sembahyang, dia terlupa bahawa dia sedang membaca Fatihah, maka diam tersebut tidak memutuskan mualaf Fatihah.
Sama juga dia berzikir dengan zikir ajnabi, tapi dia terlupa bahawasanya dia saat itu sedang membaca Fatihah, maka ia tidak memutuskan mualak Fatihah dia. Itu maksud au sakata au dzakara nasiyan lam tanqati'. Okey jelas. Okey, boleh faham kan? Setengahnya katanya walau taraka minha harfan au tasydidatan au abdala harfan biharfin lam tasihha. Sekiranya taraka meninggallah ia al-musalli minha, asalnya harfan minha, satu huruf, minha daripadanya, daripada Fatihah. Dia tinggalkan harfan minha, satu huruf daripada Fatihah. Au tasydidatan, ataupun satu tasydid daripada Fatihah. Au abdal harfan biharfin, ataupun dia tukar satu haraf dengan suatu haraf yang lain. Dia tukar satu haraf dengan satu haraf yang lain. Biharfin ay biharfin akhar. Sebab harfin yang kedua tu lain daripada harfan yang pertama. Sebab tu dia ibarat dengan benda harfan yang kedua dengan isim nakirah. Begitu juga harfan yang pertama isim nakirah. Kita kaedah kita benda idza atat nakiratun mukarrarah taghayara wa in yu'arraf thani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Maksudnya benda saat ni idza takarrarat benda dengar idza takarrarat Allahu rabbi dah saat ni sebut dah ni Allah dak mari pula lah. Idza atat nakiratun mukarrarah, apabila datang oleh nakirah mukarrarah, diulangkan. Idza atat nakiratun mukarrarah, apabila datang nakirah yang diulangkan. Maksudnya kalimah yang pertama nakirah, kalimah yang kedua nakirah. Taghayara, berbeza keduanya. Nakirah yang pertama berbeza dengan nakirah yang kedua. Tengok. Abdala harfan biharfin. Jadi biharfin akhar. Dia tukar satu huruf dengan huruf yang lain. Okey, jawab bagi law lam tasihah. Maka tidak sah. Tidak sah ay lam tasihah qira'atuhu. Tidak sah bacaannya. Kalau ditukar satu huruf daripada Fatihah, ataupun satu tasydid, ataupun kalau ditinggal satu huruf daripada Fatihah, ataupun ditinggal tasydid. Sebab tasydid ini adalah ganti daripada satu huruf, sama meninggal satu huruf, ataupun dia menukarkan satu huruf dengan satu huruf yang lain, maka tidak sah bacaan Fatihah dia. Okay, tidak sah bacaan Fatihah dia. Dia cuma kalau dia sengaja buat benda ni, kata molek, kalau dia sengaja buat benda ni, maka bukan setakat tidak sah Fatihah, bukan tidak sah sembahyang. Kalau sengaja. Okey, boleh faham? Kalau dia tidak sengaja, okey, maka tidak sah bacaan Fatihah dia. Apabila tidak sah bacaan Fatihah dia, maka wajib kepada dia mengulangi balik Fatihah tersebut. Kalau dia tidak mengulangi balik Fatihah tersebut, maka tak sah sembahyang. Okey, boleh? Dia dalam masalah ni kita ada lagi masalah. Kalau tu imam baca Fatihah salah, dia tukar huruf duk setara, tinggal tasydid. Okey, boleh faham? Dia tukar huruf, tinggal tasydid, tinggal huruf, penuh terus dah Fatihah tu imam. Maka wajib kepada makmum mufaraqah tu imam tersebut, kerana melibatkan rukun sembahyang. Cuma kata ulama tidak wajib dia mufaraqah selalu. Tidak wajib dia mufaraqah selalu. Wajib dia mufaraqah tapi tidak wajib selalu. Sebab dia sebab ada kemungkinan tu imam. Okey, ada kemungkinan, maksudnya masih lagi boleh ditanggung sembahyang tu imam sah. Ada kemungkinan tu imam tu tersalah dalam bertutur. Okey, boleh faham? Tersalah dalam bertutur. Dalam maksudnya dalam membaca Fatihah dia. Maka dia mengharapkan tu imam ulang, perbaiki balik kesalahan. Tiba-tiba tu imam tidak baiki kesalahan sehingga tu imam rakaat. Maka ketika tu imam rakaat wajib dia mufaraqah. Ni dalam masalah yang lain. Katanya wa idza qala waladdallin qala amin. Apabila berkatalah ia imam waladdallin, berkatalah ia imam saat itu amin.
sirran fis sirriyah wa jahran fil jahriyah. Secara perlahan dalam sembahyang sirriyah dan nyaring dalam sembahyang nyaring. Ataupun wa idza qala, apabila berkatalah, ia jangan kembali kepada imam, kita kembali kepada orang yang sembahyang. Wa idza qala kembali kepada al-musalli, orang hak yang sembahyang. Orang sembahyang apabila dikata waladhdallin, maka qal amin. Maknanya sunat bagi orang sembahyang yang membaca Fatihah dalam sembahyang dia, apabila dia baca waladhdallin, sunat dia baca amin selepas daripada itu. Maksudnya ucapan amin setelah daripada baca Al-Fatihah bukan hanya disunatkan setelah di luar sembahyang, bahkan dalam sembahyang sekalipun. Cuma nak baca nyaring ke perlahan. Okey, kita ada sembahyang sirriyah dan kita ada sembahyang jahriyah. Okey, boleh faham kan? Ada sembahyang sirriyah, ada sembahyang jahriyah. Secara umumnya sembahyang sirriyah baca amin secara perlahan, sembahyang jahriyah sembahyang sirriyah baca amin secara perlahan, sembahyang jahriyah baca amin secara nyaring. Melainkan bagi makmum. Bagi makmum pada sembahyang jahriyah, untuk bacaan Fatihah makmum tidak disunatkan kepada makmum menyaringkan amin untuk bacaan dia. Boleh faham tadi. Kita baca Fatihah pada rakaat pertama, rakaat kedua sembahyang maghrib, isyak, subuh. Apabila sampai pada waladhdallin, sunat tak kita kata amin? Sunat. Tapi adakah sunat kita nyaringkan? Tidak. Okey, boleh faham. Makmum tersebut tidak sunat menyaringkan. Hak yang sunat menyaringkan orang sembahyang seorang diri bagi sembahyang jariyah dia, dan untuk imam bagi sembahyang jahriyah. Dan makmum sunat menyaringkan ucapan amin ketika dia mengucap amin bacaan imam. Sebab itulah dia kata wa yu'minul ma'mumu jahran muqarinan li ta'mini imamihi fil jahriyah wa yu'minu thaniyan li faraghi fatihatihi. Maksudnya mengucap amin oleh makmum jahran dengan nyaring, muqarinan li ta'mini imamihi, menyertai bersama dengan takmim imamnya fil jahriyah, pada sembahyang jahriyah. Dia kena ucap amin sama dengan ucapan amin imam. Dia muqarin ni sama. Baik. Bagi ucapan amin imamnya pada sembahyang jahriyah. Lepas tu wa yu'minu thaniyat, dan mengucap aminlah ia makmum kali yang kedua li faraghi fatihatihi, ketika selesai Fatihah makmum. Jadi makmum ucap dua kali amin, untuk Fatihah imam sekali dan untuk Fatihah dia sekali. Baik. Katanya al-qira'atu ba'da al-fatihati wa sifatul qira'ah. Katanya thumma yundabu li imamin wa munfaridin fi ar-rak'ati al-ula wa ath-thaniyati faqat ba'da al-fatihati qira'atu suratin kamilah. Kemudian disunatkan kepada imam dan orang yang sembahyang seorang diri fi ar-rak'ati al-ula, pada rakaat yang pertama, wa ath-thaniyah, dan rakaat yang kedua. Faqat sahaja. Maksudnya apa makna faqat? Aiduna ar-rak'ati ats-tsalitsah war-rabi'ah. Tidaklah rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Sunat ba'da al-Fatihah, selepas daripada Fatihah. Qira'atu suratin kamilah, membaca surah kamilah. Surah yang sempurna. Baca satu surah yang sempurna. Di sebenarnya, lepas daripada baca Fatihah, sunat dia baca ayat Al-Quran. Yang mana baca ayat Al-Quran saat itu boleh. Dia nak baca surah yang sempurna ataupun sebahagian daripada surah. Okey, boleh faham. Cuma yang paling comel adalah surah yang sempurna. Itu maksud qiraati suratin ataupun qiraatu. Naib fa'il bagi yundabu kan, baca qiraatulah. Qiraatu suratin kamilah. Wa yundabu li subhin wa dhuhrin tiwalul mufassal wa 'asrin wa 'isha'in awsaquh wa maghribin qisaruh. In radiya bi tiwalihi wa awsatihi ma'mumuna mahsurun wa illa khaffaf. Wa li subhil jum'ati alif lam mim tanzil wa hal ata. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah. Kita sambung balik pada minggu hadapan. Kalau sekiranya dipanjangkan umur berkenaan dengan pertanyaan tu, insya-Allah ana akan cuba jawab balik. Ana akan kumpul balik soalan-soalan tersebut, insya-Allah. Dan minta maaf banyaklah atas soalan-soalan yang tidak sempat untuk jawab. Sebelum daripada ni ana pun dah ingat juga nak jawab soalan. Dah teringat semua. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.